Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Ya, saudara Zamari LC. Saya bersiaran. Ini cucu saya ni, rambut pun ingat esok nak gunting rambut ni. Nak gaya ni. Puasa tak hari ni? Puasa. Puasa. Penuh tahun ni. Dia penuh puasa tahun ni. Cucu yang baik. Saudara Syed Hassan, apa khabar Tuan Syed? Doa saya anda sihat walafiat. Saudara Ditas dari Kuantan. Begitu juga dengan saudara Syarul Azam. Apa khabar? Orang Kota Baru, Kelantan. Hujan tak sana? Sini di Kuala Lumpur petang saja hujan. Siang panas, petang hujan. Berhati-hati saudara. Saudara Muhammad Razif, saudara Joka. Waalaikumsalam. Moga dimurahkan rezeki. Terima kasih saudara. Saudara Acik Warisan. Itu juga dengan Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku? Sehat di Sungai Petani? Di Sungai Petani hujan ataupun tidak? Saya pun tak tahu. Saudara Abdul Rahman, Saudara Nizam. Kuala Lumpur hujan. Memang sekarang ni musim hujan sebab itu semalam ada banjir kilat. Saudara Ravi, Jai Singh, Puan Fatimah Wik, Limut. Apa khabar? Saudara Muhammad Fauzi. Terima kasih Saudara Acik Warisan. Alan Haji Din. Apa khabar Alan? Orang Kelang. Saudara Fakri Sani, Saudara Nur Azura Hashim. Puan Nur Azura Hashim, tak maaf. Kuih seruh ni tentulah dari Pahang. Saudara Syukur Jamil, Saudara Manman, Saudara Fakri Sani. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Fakri. Saudara Fakri, saya sihat. Saudara Abu Nem, saya Isni Ahmad. Nafas terakhir, Waalaikumsalam. Saudara Fakri Sani, cucu ke berapa tu? Cucu saya yang bongsu, yang ke-9. Begitulah keadaannya. Hidup kita ni, dah tua-tua ni ada cucu seronok sikit. Nafkas akhir bubar. Saudara Abu Nem dari Taiping. Saudara Abu Nem, terima kasih. Hujan atau tidak di Taiping? Mesti hujan tu. Saudara Muhammad Arif Ishak, Saudara Kamurin Harun. Begitu juga dengan Saudara Syali Ahmad daripada Putrajaya. Saudara Said Su, Saudara Awang Za, Waalaikumsalam. Salam Ramadan untuk teman-teman semua katanya. Daripada Awang Za, Saudara Mus Ahmad. Ditas Kuantan, Waalaikumsalam. Cik Zawiyah Chu, apa khabar Puan Zawiyah? Rashid Mustafa. Saudara Muhammad Khairuddin Kamarudin. Itu juga dengan Saudara Alimin Makno. Apa khabar saudara? Mudah-mudah sihat. Saudara Alias Abdul Latif. Tak hujan ya. Mengikut kepada Raja Kamal Bazian di Sungai Petani tidak ada hujan. Alhamdulillah, cuaca mestilah tenang. Jangan panas sangat sudahlah. Saudara Lokman, Dikon, Saudara Abu Nems, Ina Putri, Minahat tak tahu nak sebut puan apa saudara. Ya, Saudara Nizam Ijam, dia hujan dia kata di Taiping ni. Terima kasih atas doa daripada Raja Kamal Raja Baizan, Saudara Ramli Mat Hadi, Dr. Ahmad Humaizi. Apa khabar dok? Mudah-mudahan sihat walafiat. Puasa ni Saudara Syam, Saudara Abdul Arifin, Lina Arina, Muhammad Johari, Edi Pejo, Sulaiman Abdullah, Saudara Fakri Sani, syukur Alhamdulillah. Bakru Openg Temu dari Sarawak, Dikon Faufa. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf, akan saya santuni usai pencerahan malam ini, saudara. Baik, saudara, seperti biasa, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku dalam persekitaran negara kita. Hari ini, saudara, adalah hari yang ke-27 April, iaitu hari Rabu, yang merupakan 25 hari bulan Ramadan. Dah 25 hari kita berpuasa, saudara. 25 hari kita berpuasa, tinggal paling tinggi pun 5 hari. Mungkin 4 hari. Kalau gitu, tak tahulah, nampak gayanya Ramadan kian hampir untuk meninggalkan kita. Jadi, perbanyakkanlah kita punya amal ibadat. Kerana rugi saudara. Bila Ramadan meninggalkan kita, dia tidak akan menoleh lagi. Kalau nak ada pun, tunggulah tahun depan. Kalau ada rezeki kita, saudara. Dan menurut laporan saudara Rio daripada Universiti Melaya, hari ini merupakan hari yang ke-761 virus corona menyerang bumi kita ini, di mana semalam jangkitannya ada nampak peningkatan balik. Elok dah susut 2,000 2 hari lepas, tiba-tiba semalam naik kepada 3,361. Dan ini menjadikan
jumlah keseluruhan akumulatif jangkitan adalah 4,436,912. Berapa yang sembuh tidak ada kenyataan daripada Kementerian Kesihatan. Cuma yang tadi Menteri Kesihatan ada membuat sidang media bahawa pelitup dah tak perlu dipakai lagi. Jadi sekarang ni berbolak-balik lah. Sekejap pakai, sekejap tak pakai. Sekejap katanya kawasan lapang. Tapi kalau dalam dewan kena pakai, tak tahulah saya. Bagaimanapun saya ucapkan terima kasih lah pada saudara Rio daripada Universiti Melaya yang memberi laporan setiap hari, saudara, tanpa henti. Dari segi dapatan saya nampaknya ada 9 negeri ada peningkatan. Tapi tak banyak mana lah, saudara. Dan 6 negeri susut. Sementara satu negeri lagi iaitu di Kelantan tidak berubah macam semalam. Selangor nampak gayanya naik balik kepada 1807. Itu 1803, saudara. Ada peningkatan. Sebab kemarin dulu 1127. Tapi semalam 1803 iaitu di negeri Selangor. Lain-lain negeri tak ada ribuan dah. Meratus dah sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan macam di Sabah walaupun ada peningkatan tapi 51 jangkitannya. Cuma di wilayah persekutuan agak tinggi daripada 356 kepada 494. Di Kelantan dia tak berubah. Kemarin 27, semalam pun 27 jangkitan. Negeri Sembilan daripada 195 dia naik kepada 201. Di Perak daripada 101 jangkitan kepada 137. Tapi di Pahang daripada 40 dia meningkat sedikit kepada 56, masih lagi 2 angka. Begitu juga di Melaka daripada 57 meningkat kepada 74, masih lagi 2 angka. Dan di Putrajaya daripada 22 dia mencecah pada angka 64. Masih lagi 2 angka. So saya katakan tadi peningkatan tetapi taklah begitu ketaranya. Saya mengharapkan agar besok ada laporan ataupun malam-malam sekarang ni laporan benda ni berkurangan lagi. Dekat-dekat nak raya ni. Jumlah jangkitan untuk bulan April ini dengan 3,361 menjadikan jumlah keseluruhan yang terkumpul untuk bulan April adalah 224,815 orang. Itu saja saudara laporan untuk virus corona dan saya minta izin untuk kita masuk e-commerce sekejap. E-commerce ni dah dekat-dekat nak raya ni duduklah berniaga saudara. Saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar untuk mendapatkan bekalannya lain tak ada. Bakur, iaitu setangi Al-Bakur untuk mewangikan rumah anda dan juga bilik anda. Samping itu minyak-minyak wangian daripada Timur Tengah. Hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Ya, saudara anak V. Ni di saudara Zaid Mut Instagram. Saudara jangan lupa like, share and subscribe. Itu yang saya perlukan daripada anda. Dan juga jangan lupa like, share and subscribe di Instagram. Ya saudara. Al-Azhar juga saudara boleh memesan rendang tok naning. Itu produksi ibunya. Serta kuih baulu bedal. Ada sehari 2 hari je lagi. Kalau lagi 3 hari nak raya rasanya mereka tak buat. Ya saudara. Puan Hasnah, Saudara Abdul Hamid. Juga gula O. Ini kalau saudara yang ada kencing manis bermasalah, eloklah memesan gula O yang tak ada kalori. Ya saudara. Hari ini tinggal lagi sehari 2 hari je lagi. Tapi saya nampak masih lagi sibuk. Sibuk lagi Siti Farehah dengan menyelesaikan permintaan teman-teman yang mahu mendapatkan dendeng manis Siti Farehah. Itu saya ingat dah 1 hari 2 hari je lagi. Lepas itu rasanya dia tak buat dah sebab daging pun dah dia tak ada buat simpanan. Sebab dah habis dah 100 kilo lebih. Jadi saya mengharapkan pada teman-teman segera hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siapa cepat dia dapat. Ya saudara. Tapi teman di Lembah Kelang yang mahu mendapatkan bekalan buah-buahan untuk raya ke, untuk buka puasa ke, itu tak ada masalah. Boleh berhubung dengan saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan itu boleh dihantar terus ke rumah saudara, harga lebih murah dan dikategorikan buah-buahan yang AAA, ya saudara. Sat Piut, Wak Raja, Wak Rafi, Afiruzni, Nur Azlin Yahya.
Okey, saudara. Dan akhirnya tentulah untuk raya ni sedap kalau kita makan. Sembang-sembang, sambil lalu borak-borak tu mengasyikkan, iaitu popiang sira Lady Maria. Ini popiang sira ini pedas, rangup dan manis. Sila hubungi Saudara Nizam di talian 019 435 1203. 019 435 1203, saudara. Okey, saudara. Itulah seketika tentang e-commerce kita. Saudara Ismail Syarif, apa khabar saudara? Saudara Azizi Mohsin, Nuriah Nur, Rashidi Yusri, Ali Daud. Begitu juga dengan Saudara Hazli, Saudara Azman Husin, Ded Mahaziar, Rosli Yunus, kawan dan teman-teman kita di Instagram. Yang di Instagram juga saya perlukan kalau boleh like and share serta subscribe. Tujuan saya sentiasa menghebohkan benda ini supaya jangan ada yang ketinggalan, sebab cara tata caranya di Facebook dan Instagram, dia 30 hari lepas tu hilang. Saudara kena subscribe balik baru dapat notification. Jika tidak, kosong lah. Sebab tu kawan-kawan ada yang menghubungi saya, ada live ke? Saya kata insya-Allah saya sentiasa akan bersama dengan anda. Bulan puasa ke atau raya ke, saya akan bersama dengan anda untuk memberi pencerahan. Tadi saya pergi masjid Seriau juga, takut tak dapat balik tadi. Sebab hujan di kawasan saya ni. Tapi Alhamdulillah, lepas saja solat tarawih, 8 rakaat, start motor, jalan, boom. Alhamdulillah tak ada hujan, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda orang munafik ada 3. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mungkir. Dan apabila dia memberi amanah, dia khianat. Ini semua orang tahu, saudara. Dan telah menceritakan kepada kami, kata Uqbah bin Muqram, dan juga Yahya bin Muhammad bin Qais, serta Abu Zahir, bahawa mereka mendengar Al-Ala bin Abdul Rahman menceritakan dengan sanadnya, iaitu tanda-tanda orang munafik ada 3 walaupun dia berpuasa. Walaupun dia berpuasa, saudara. Ini ingat, saudara. Tanda-tanda orang munafik ada 3 walaupun dia berpuasa dan solat serta menuntut atau mengaku bahawa dia seorang Muslim. Ini hadis sahih. Jadi 3 tanda orang munafik yang perlu dijauhi, iaitu apabila dia bercakap, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mungkir. Dan apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Jadi sifat munafik ini, saudara, akan kekal kepada pelakunya walaupun dia mengerjakan solat, berpuasa dan mengaku sebagai Muslim. Oleh itu, saudara, jauhilah sifat ini, saudara. Bercakap termasuk dalam bentuk penulisan yang tular dalam FB dan sebagainya. Kalau mereka berbohong, itu adalah antara ciri orang munafik. Amanah adalah tanggungjawab. Kita sebagai pemimpin perlu berlaku adil dalam kepimpinan. Jadi kerana setiap pekerja ada amanah dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Jangan khianat, seperti culas ataupun curi tulang. Tidak amanah jika gaji diambil tapi pekerjaan tidak sempurna. Jadi saudara, rugilah kalau kita mengaku kita seorang Muslim, kita berpuasa dan kita solat, namun menjadi orang munafik kerana memiliki sifat munafik itu, tidak diterima amalan kita, saudara. Jadi berhati-hati, saudara, ya. Berusahalah agar kita tidak berbohong, agar kita tidak memungkiri janji, ataupun kita bersikap khianat. Ingat, saudara, negara rahmah, umat sejahtera. Baik, saudara, usai naluri kehidupan, kita masuk mutiara kata. Kiriman Cikgu Hibik. Ini mutiara kata kali ini taman saya. Zaman alam persekolahan dulu. Puan Najah Asyah, ataupun saya panggil dia Atun. Ini teman-teman saya di sekolah menengah di Manjung, di Setiawan dulu, iaitu Asyah Kamarudin. Tapi kami panggil beliau namanya Atun. Dan saya perlu menyantuni sebab saya nampak kata-kata mutiara kata daripada Atun ni agak menarik. Kerana katanya, andai diberi pilihan, jadilah orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Jadi fikir-fikirkanlah. Terima kasih Atun ataupun Hajah Asyah Kamarudin atas kiriman kata-kata mutiara yang bagi saya agak berarti pada kita. Kata andai sekiranya diberi pilihan,
maka jadilah orang yang paling ikhlas. Bukan orang yang baik. Kerana orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi dia ikhlas. Yang paling penting adalah keikhlasan, saudara. Saudara Akurak, Puan Hafini, saudara Yusuf Salbi, Puan Badariah, Puan Badariah Akub, Syarani, Jonet dan Abdullah daripada Instagram. Saya minta daripada Instagram ni like, share dengan teman-teman yang lain. Saudara, kalau tidak nanti masih lagi tengok orang tak ramai. Jadi berilah semangat kepada saya, teman-teman di Instagram. Baik saudara, usai kita bercerita tentang lari kehidupan, tentang mutakhir kata, laporan COVID-19, seperti biasa, salam awal Ramadan, bukan awal Ramadan, penghujung Ramadan saudara. Dan saya yakin teman-teman mungkin telah pun memperolehi apa hal pula ni Romeo Masdai ni, ya Allah jauhkan Datuk ni membawa cerita fitnah dan cerita dalam tong sampah. Kerana di sini ni ada bau-bau. Saudara Romeo Masdai, kenapa begitu sikap anda? Saya memberi pencerahan. Kalau anda tak rasa tak sesuai, saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Romeo Masdai, saya tak tahu anda dari parti mana. Tapi kalau tak setuju, nyatakanlah apa yang anda tak setuju. Jangan tiba-tiba mengatakan saya bawa cerita fitnah. Di mana saya fitnahkan? Saya memberi pencerahan. Tak apalah, itu terpulang pada anda. Dan saya mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Saudara Syahari Ibrahim, Waalaikumsalam. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah menanti sinar keadilan. Kita menanti adanya sinar keadilan. Jadi sebelum itu kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Wayang pacak masih dikenang, naik perahu menjadi budaya. Jangan mengocak di air tenang, manalah tahu menjenguk buaya. Jadi kita ni kalau air dah tenang tu tak payah nak dikocak-kocak. Keadaan suasana politik yang tenang itu buat apa nak dikocak-kocakkan. Kemudian katanya lagi, kena saman, dendanya tinggi, bayarlah saja seperti dipinta. Negara tak aman, pemimpin ranggi, lihatlah saja di hadapan mata. Ranggi itu maksudnya orang yang angkuh, yang sombong. Saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nazil atas kiriman pantun. Bagi saya banyak pengertian dan pengajaran yang boleh kita adapt ataupun kita anuti, ya saudara. Baik. Selepas pantun, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Gedung Ilmu ini bukan saya yang kata, inilah daripada celipan daripada buku yang ditulis oleh Tenas Effendi, yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa. Dan buku ini dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar. Dan saya melihat dalam buku tersebut memang banyak kata-kata ataupun pengajaran yang wajar untuk kita ikuti ataupun dijadikan tauladan. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui buku yang berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu ialah untuk mengharapkan supaya pemimpin hari ini dan akan datang tidak terdiri daripada pemimpin yang polos. Polos. Polos maksudnya orang yang sikapnya sederhana dan dalam apa saja boleh polos. Ya. Nak kata bendul pun bukan bendul. Saudara. Kerana bila menjadi pemimpin hatinya polos, hadirnya pemimpin yang polos. Kerana kita bukan tidak mengharapkan, rupanya gini. Bangsa Melayu terdahulu mengharapkan hadirnya pemimpin yang polos. Polos tu maksudnya sederhana sikapnya dan lurus dalam mentadbir. Itu maksud polos, saudara. Kerana menjadi pemimpin hatinya polos, budi elok, lidah pun halus. Menjalankan tugas ikhlas dan lurus, negeri dijaga, rakyat diurus. Dijadikan pemimpin, hidup terurus. Dijadikan tua, hatinya tulus. Dijadikan induk, niatnya tembus. Itu orang yang polos. Polos ni orang yang sederhana, saudara. P-O-L-O-S, polos. Kemudian, memegang amanah, tiadakan goyah. Memegang janji, tidak akan lari. Memimpin umat, membawa berkat. Saudara, kita sambung lagi malam esok. Terima kasih saudara Pak Cham Baharudin, saudara Puan Lai Arindi,
Badam Mekki, Ismailis, Sir Nazaruddin, Zulkifli. Saudara. Dan kepada teman-teman, seperti biasa, sebelum saya memberi pencerahan, saya ingin mengingatkan bahawa bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasuk ke channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan. Sebab saya lihat masih banyak lagi, ada 3-4 hari ini, mereka menyunting saya punya live, diberi tajuk, lari daripada maksud. Saya tak mampu untuk menahan maupun menyemak setiap suntingan anda. Begitu juga komen-komen yang anda berikan. Jadi saya mengharapkan agar anda berhati-hati. Kerana saya juga tidak mampu memantau setiap tulisan ini. Siapalah saya, saudara. Dan ingat, ini adalah sekadar pencerahan politik. Ini bukannya ini satu benda yang menabur fitnah. Tidak. Sekadar pencerahan politik supaya warga kita tidak diperbodohkan. Itu aja matlamatnya. Lain tak ada. Dan kita mesti ada prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara bersetuju, okey. Kalau saudara tak bersetuju pun tak ada masalah. Dia nak marah pada saya, buat apa? Nak minta supaya saya tidak bercakap bohong. Bila masa saya bercakap bohong? Macam mana pula saya menabur fitnah? Anda mungkin memuja seseorang dua pemimpin. Tapi mungkin bila saya tegur pemimpin anda nak marah. Ini apa hal? Sebab warga mengharapkan hadirnya pemimpin yang benar-benar amanah. Kita mengharapkan hadirnya legasi kepimpinan negara kita ini bukan terdiri daripada orang yang sombong, orang yang bongkak, orang yang mementingkan diri sendiri. Saban malam saya menceritakan persoalan ini. Tapi kalau ada orang macam Romeo must die, nak buat macam mana? Die lah. saya tidak mahu untuk berhujah. Tapi bagi saya melihat kebobrokan politik hari ini sudah sampai ke tahap yang agak merunsingkan. Malahan hari ini pun Ketua Hakim Negara Tengku Maimun pun sudah bersuara sewaktu beliau berucap sempena pelantikan hakim-hakim yang baru bahawa bukan saja orang politik, badan kehakiman juga turut diserang. Ini benda yang agak merunsingkan. Tang mana kata saya cakap bohong, tang mana kata saya menabur fitnah. Itu masalahnya. Jadi anda kadang-kadang mungkin anda membaca apa yang disunting. Sedangkan bukan lari bermaksud. Sebab itu saya mengharapkan teman-teman yang membaca suntingan-suntingan berhati-hati. Kadang-kadang lari maksudnya mereka beri tajuk. Saya punya tak ada tajuk. Tajuk saya apa yang saya katakan. Saudara? Dia ingat saudara, prinsip kita bila kita berbicara, kita berhujah, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Senang hidup kita ni. Tapi kalau kita merasakan, ini tak betul ni. Marah. Jangan marah. Kalau tak bersetuju, nyatakan apa, di mana yang anda tidak bersetuju. Supaya saya boleh jelaskan. Kalau saya tak betul, saya pun bukan maksum. Saya bukanlah insan yang serba tahu 100%. Kadang-kadang mungkin juga pemahaman saya yang berbeza dengan pahaman anda. Tapi ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Kita mahu melihat bahawa negara kita ini dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar ikhlas dalam melaksanakan tugas tanggungjawab mereka memimpin rakyat dan menyantuni masalah rakyat, bukan menyantuni rakyat. Saudara? Baik saudara, saya hari ini gambaran yang agak melegakan apabila Kementerian Kewangan masih mengumumkan tentang senarai harga bahan bakar. Senarai harga barang bakar, petrol RON 95 kekal RM2.05 seliter. Legalah sikit nak balik raya ni. Begitu juga, tapi bagaimana petrol RON 97 naik 13 sen. Ini untuk orang kayangan lah. Yang pakai RON 97 ni, kereta-kereta jenama-jenama hebat. Nak sebut pun nanti buat apa saya nak mengumumkan kereta jenama-jenama tertentu, saudara. Ia naik 13 sen daripada RM3.94 seliter. RON 95 kekal RM2.05 seliter. Diesel B10 kekal RM2.15 seliter. B10 ni untuk kereta-kereta diesel biasalah. Lori, pengangkutan awam, kekal RM2.15 seliter. Dan diesel Euro. Ini kereta diesel Euro ni banyak kereta-kereta yang menggunakan minyak diesel. Tetapi minyak diesel ini adalah yang mutu tinggi. Juga katanya diesel Euro kekal.
pada harga RM2.35 seliter. Ingat saudara, ini terpakai daripada 28 hari bulan sehinggalah 4 Mei. Lepas tu nanti turun naik, wallahualam bisawab. Saudara. Dan saya juga ingin memaklumkan bahawa sudah ada tular mengatakan bahawa ada pihak mengatakan bahawa kita akan menyambut tarikh Hari Raya Aidilfitri pada 2 Mei. Tapi dari segi kenyataan, dakwaan seorang individu seperti yang disiarkan dalam sebuah portal bahawa Hari Raya Aidilfitri tahun ini akan disambut pada 2 Mei adalah tidak tepat. Itu menurut kenyataan Balai Cerapan Al-Khawarizmi hari ini. Agensi di bawah Jabatan Agama Islam Melaka dalam satu kenyataan dia berkata bahawa sebarang pemakluman awal adalah tidak benar sehingga hasil keputusan ruqyah pada 29 Ramadan 1443 diterima dan selesai dilakukan. Kita dulu zaman-zaman kita dulu kalau kita nak menyambut hari raya, kita berpaksikan kepada melihat anak bulan, ruqyah. Jadi sepatutnya biarlah penyimpan mohon Raja-Raja Melayu yang mengumumkan. Kita ni siapa? Dia menurut kenyataan itu lagi, kaedah penetapan awal bulan Islam di Malaysia adalah secara imkanu ruqyah. Itu ruqyah dan hisab. Dan akan dilakukan pada petang 29 Ramadan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan di seluruh Malaysia. Jadi nanti pada petang 29 hari bulan, 4 hari lagi lah. Saudara, hasil keputusan ruqyah akan dilaporkan. Hasil daripada keputusan ini akan dilaporkan kepada pejabat penyimpan mohon besar Raja-Raja Melayu. Jadi hasil keputusan ruqyah juga akan dilaporkan oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja Melayu pada malam 29 Ramadan. Saudara, itu cara kita dari dulu lagi amalan kita. Jadi keputusan kenampakan hilal akan diumumkan oleh penyimpan besar mohon Raja-Raja Melayu. Jadi sama ada nampak tak nampak hilal atau anak bulan. Kerana terdahulu ada seorang individu bernama A. Zaharim Abdul Aziz mendakwa data yang diperolehi daripada pejabat Almanak Nautika di Eropah menunjukkan ketinggian dan pemanjangan anak bulan baru pada waktu matahari terbenam bagi Kuala Lumpur adalah masing-masing pada 5 darjah dan 7 darjah. Ini mereka, itu saintifik lah saudara. Jadi ini bermakna dengan kaedah ini maka sepatutnya kita refer lah pada penyimpan besar mohon Raja-Raja mohon Chok Raja-Raja Melayu dalam menentukan tentang tarikh hari raya. Jadi selepas proses pengesanan maka barulah disebut bila tarikh sebenarnya. Ini saya khawatir sebab nanti akan jadi macam berlaku sekitar tahun 70-an 80-an dahulu. Umat Islam ada negeri raya awal, ada yang raya kemudian. Jadi tak sekata. Sekarang ni kita dah satu saja. Bila penyimpan besar mohon Raja-Raja Melayu mengumumkan, itulah tarikhnya yang dipersetujui mengikut kiraan hisab dan juga melihat anak bulan. Kalau tak nampak, tapi kita sekarang ni dah tak ada masalah. Kalau terlindung pun kita ada satelit, boleh gunakan alat satelit, dah ada perkiraannya lah. Itu biarlah saintifik mengajarkan. Saudara, itu tentang hari raya. Dan saya dipahamkan bahawa kejatuhan nilai mata wang negara kita ini agak menggusarkan. Kerana ini juga boleh membawa keadaan ekonomi negara kita dalam keadaan yang tidak menentu. Sebenarnya saudara ramai tak sedar bahawa nilai mata wang ringgit Malaysia negara sekarang ni semakin merusut. Setakat hari ini ia telah mencecah kepada RM4.35 berbanding untuk $1 Amerika. RM4.35. Nilai ringgit Malaysia juga jatuh berbanding Singapura kepada paras RM3.167 untuk $1 Singapura. Jadi banyak sangat kesan kejatuhan ini untuk keseluruhan mata wang. Banyak orang tak tahu bahawa nilai mata wang kita juga adalah sebagai pengukur kepada nilai inflasi negara. Kalau mata wang kita kecil, macam mana kita nak beli barang dengan murah? Kita harap kalau wang kita ini kukuh, mengukur. Kalau mungkinlah macam dulu RM2.50, $1 Amerika. Jadi barang-barang yang kita import dari luar berdasarkan tukaran mengikut negara Amerika, dolar Amerika, dapatlah kita beli barang itu dengan murah.
Tapi sekarang mahal lah jadinya. Itu keadaan sekarang. Memanglah kita mengeksport, macam kita jual minyak dan sebagainya. Sektor komoditi mungkin ada keuntungan. Tapi bagaimana dengan sektor-sektor yang lain? Jadi dalam mengimbangi kedudukan inflasi negara, saya amat mengharapkan agar pimpinan negara dapat duduk betul-betul cari jalan. Kerana kalau kedudukan dolar kita ataupun nilai mata wang kita ni masih terus merusut, maka kita suka tak suka akan mengundang inflasi dan akan menjadi bertukar kepada hyper. Ini yang ketakutan kita. Jadi saya harap sementara kita nak ambil raya ni, berhati-hati, dan yang mana yang dapat wang pengeluaran daripada KWSP tu simpanlah, jangan berhabiskan. Saudara, betul raya ni seronok, jangan ikut hati saudara. Berbelanjalah, membelilah mengikut keperluan. Sebab tu saya katakan buy what we need, it's not buy what we want. Saudara Puan Noridah Kamarudin, betul ke Singapura September nanti negara akan muflis? Kata Tun Daim. Saya tak dapat kenyataan itu, Puan Noridah. Tetapi yang saya khawatirkan bila melihat perkembangan dolar kita, duit kita ni berbanding dengan dolar ataupun mata wang negara luar. Nak kata muflis tak adalah sangat. Cuma kita mengharapkan supaya pimpinan negara tidak berbelanja. Tidak terus melakukan hutang dan sebagainya. Yang ada tu kita penghasilan bumi kita masih lagi makmur. Kita masih ada lagi getah, kita masih ada lagi kelapa sawit, kita masih ada lagi minyak. Berbeza dengan negara luar. Cuma kalau pimpinan tidak meletakkan kepentingan diri mereka. Itu saja yang saya sejak Sabah malam laungkan agar pemimpin negara kita sentiasa ingatkan rakyat, santuni masalah rakyat. Barulah kita tidak akan pergi terdorong untuk jadi sebuah negara yang muflis. Negara ini muflis kalau kita punya hutang tak boleh nak bayar. Saya khawatir sebab mungkin ada orang katakan bahawa kita masih lagi ada yang tempatnya tak mampu nak bayar bond yang kita jual 10 tahun dulu, 15 tahun dulu. Ada yang bond tu matangnya selepas 20 tahun dan perlu dibayar. Kalau tak bayar bond yang dah matang itu, mereka akan mengadu pada IMF. Kalau IMF, International Monetary mengambil tindakan, itu rosaklah kita. Sebab itu saya mengharapkan untuk seketika ini hentikanlah dulu projek-projek mega ni. Jangan diteruskan. Kita teruskan berusaha untuk mententeramkan keadaan dan menstabilkan politik. Bila suasana politik yang stabil dan pelabur datang, masa bila pula nak bankruptnya? Itu keadaan Puan Noridah. Saya harap saya dapat beri pencerahan yang sedikit. Nak bagi lebih, saya bukan pakar ekonomi. Puan Jamilah Abdullah, Zamri Ibrahim, Saudara Nasir. Saya bukan pakar ekonomi, tapi saya melihat dari segi apa pembacaan saya. Kalau Puan Noridah kata tadi, Tun Daim kata begitu, saya tak tahulah. Dulu Tun Daim ni pun satu hal juga. Kadang-kadang gatal mulut dia, rosak ekonomi kita. Kalau Puan masih ingat, satu ketika dia tak jadi Menteri Kewangan. Dia banyak melabur di pasaran saham. Tiba-tiba dia keluar kenyataan. Akhirnya lumpuh. Ini pasaran saham. Merudum terus dengan kenyataan-kenyataan yang bukan-bukan. Jadi orang yang banyak duit kadang-kadang mereka sukalah kalau saham jatuh. Sebab mereka punya wang, mereka boleh beli. Jadi besok bila dah naik balik, mereka jual. Itu caranya. Saudara Rashid Mustafa, by December this year, ringgit will drop to $5. Then we go bankrupt. Kalau jatuh pada RM5 pun tidak bankrupt. Tapi susah. Kita akan pergi kepada hyperinflasi. Ini yang saya jelaskan tadi. Hyperinflasi. Bukannya bankrupt. Bankrupt tak ada nak buat apa dah. Tak ada langsung. Tak ada penghasilan yang kita nak bayar. Kita masih ada lagi. Kita masih ada minyak. Minyak kita adalah minyak yang terbaik. Iaitu jenis light sweet. Bukannya jenis brand Noxy. Tetapi tengok juga kalau apa berlaku di Ukraine dan Russia. Kalau mereka terus berperang, dia pasaran minyak juga tak menentu, itu bukan efek kita. Begitu juga kita masih ada lagi minyak sawit. Walaupun ada beberapa pihak mencerca negara kita mengatakan bahawa kita menggunakan tenaga buruh paksa
yang mereka cuba untuk melakukan sabotaj. Ini dilakukan oleh orang dalam negeri kita juga. Begitu juga apabila mereka menyebut tentang getah-getah kita ni tak berkualiti dan sebagainya, maka ekspor getah kita juga berkurangan kualiti. Ini semua menghala kepada pasaran komoditi kita agak merosot. Dan suka tak suka kita memerlukan makanan. Dan kita pula tidak dalam food security, sebab itu saya katakan Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan dalam Negeri Awal Pengguna segera duduk berbincang untuk bagaimana nak menyelesaikan masalah seandainya negara terjebak dalam suasana yang tersebut. Soal kemerosotan mata wang kita ini memang tidak dapat dinafikan. Tambah-tambah lagi apabila saudara lihat sendiri, apabila Rusia telah pun mengumumkan pertukaran rubelnya, itu mata wang mereka tidak lagi dengan dolar Amerika, tetapi dengan menggunakan emas. Tak silap saya lebih kurang 5,000 rubel untuk 1 gram emas, tak silap saya lah. Seingat saya dah ingat dalam 2 minggu 3 minggu dulu. Dan ini mengakibatkan dolar Amerika juga susut. Dalam dolar Amerika susut, kita pun lagi susut. Ini yang menyusahkan kita, saudara. Saya harap saudara Muhammad Syukri, kenapa tak sita harta-harta pemimpin politik yang buat harta mereka dengan cara tak betul? Saudara Muhammad Syukri, ini yang sepatutnya yang kita petikaikan. Apa yang tercatat dalam Pandora Papers, itu duit kita bertriliun, bukan bilion, saudara, triliun yang dibawa keluar. Mereka membawa keluar wang itu, cukainya tak ada lah, sistem perbankan mereka tidak begitu strict. Jadi wang-wang itu disimpan. Mereka tidak ada kesetiaan. Mereka ini saya anggap sebagai pengkhianat. Kita berbeza dengan negara Singapura. Negara Singapura dia menerima orang simpan duit kat negara dia. Sedangkan kita ni duit yang ada kena keluar. Kita mempunyai ramai buruh-buruh asing. Jadi buruh-buruh asing keluar macam dalam badan kita ni darah. Darah dalam badan kita berkurangan. Bila masa badan nak sihat? Itulah keadaan ekonomi negara kita ini. Sebab itu kita mengharapkan agar kementerian menggalakkan lagi tentang hadirnya buruh-buruh asing. Mereka datang sini bawa duit keluar. Apa pun tak dapat, dia bawa dia hantar. Dapat dari apa mereka, kalau seorang RM5,000. Tapi kalau kita ada 6 juta buruh asing negara kita ini, berapa bilion setiap bulan. Ini masalah dia. Sedangkan dalam negara kita sendiri, kita sudah menghadapi masalah ketiadaan bidang pekerjaan. Itu problemnya, saudara. Dan hari ini juga saya dapat celipan. Ini lagi pening. Ini memang pening, saudara. Katanya bahawa kabinet bakal meluluskan tanaman ganja dan ketum untuk tujuan perubatan. Saya dapat laporan daripada media sosial Cinca. Dia kata kalau suasana itu berlaku, maka saya teringatlah satu ketika dulu saya pernah bertandang ke Tehran, itu di Iran, saudara. Di Iran ada terdapat sebuah bandar pekan, dia ada lorong. Lorong tu memang kebanyakan warga Iran dia duduk kat situ sambil minum kopi apa semua tu. Mereka suka hisap macam shisha. Berdengung daripada malam sampai ke subuh. Itu di Iran. Mereka bergebang, berdengung, tapi tak ada buat apa. Sampai subuh. Lepas tu habis ni, lepas solat subuh balik rumah tidur. Bila nak ada produktifnya? Kerana dalam media sosial hari ni saya tengok juga, kalau saudara ada menerima tape ataupun video gambar wanita-wanita India, dia duduk mungkin bukan menyiang ataupun mengulit teh ubi kentang dan sebagainya, tapi dipusingkanlah gitu. Cara dia hisap tu saya kata itu macam hisap ganja. Lepas tu ada lagu latarnya ialah lagu latar Hari Rama Hari Krishna. Saya ada tip tu sampai kat saya semalam, saya geleng kepala. Kalau begitu sampai ke wanita pun sudah dirasuk untuk mengisap bukan candu saja ini dadah jenis ganja dan sebagainya. Ini benda rosak negara kita. Jadi kalaulah kementerian kerana atas alasan untuk perubatan, maka boleh tanam ketum, boleh tanam ganja, jawabnya kita akan menghadapi generasi yang kaki berdengung lah. Itu masalah dia saya nampak. Saya melihat supaya Kementerian Kesihatan mengkaji secara menyeluruh
Kementerian Dalam Negeri, pihak berkuasa. Jadi tengok elok-elok. Jangan kita hanya kerana beralasan boleh jadikan sebagai bahan untuk perubatan, boleh tanam ketum, boleh tanam ganja. Berdengunglah nanti. Dan bagi negara yang ramai rakyatnya, penagih, tentulah negara itu akan maju. Ini pernah kita alami waktu zaman pasca kemerdekaan dulu. Apabila ramai pelombong-pelombong di Malaysia ni, di Melaya waktu itu sahaja, mereka ketagihan candu. Sehingga menjebak perang candu di Hong Kong. Kalau saya lihat, kalau saudara baca, banyak penagih-penagih candu ni, badan kuah kering. Kerja tak ada. Boleh kerja, dapat candu sikit kerja. Lepas tu balik, duduk ambil helat tu, candu. Kemudian datang pula dadah jenis ganja, dan datang lagi heroin. Kalau saudara tonton filem Hari Rama Hari Krishna sekitar tahun 70-an, 70-an awal, 70-an lah, pertengahan tahun 70-an, 76, 77, filem Hindustan, dia berusaha menggambarkan bahayanya tentang ketagihan dadah waktu itu, saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya terkenang-kenang lah, kita masuk segmen kita kenang-kenang ini, kerana dulu di kampung saya, ni cerita dulu-dulu. Kalau kita ada majlis perkahwinan, selalunya lah, dia di kampung saya tu kalau berkahwin ada dua malam berturut-turut. Malam pertama itu malam berinai ataupun bersanding seorang. Dan malam kedua barulah mempelai dua dan naik pelamin. Jadi untuk malam pertama tu selalunya sambil berinai, main rebana. Kampung saya tu main rebana. Ataupun disebut sebagai hadrah. Dia bukan kompang, saudara. Ada lagu-lagunya. Dan kami bermain rebana ni daripada lepas ini isyak sampailah ke subuh. Jadi untuk mengelakkan rasa mengantuk, tuan rumah selalunya bahagian penanggah jaga dapur tu, dia akan masak teh, macam teh tarik lah, saudara, teh susu, tapi dengan rebusan air akar pinang. Tapi masa itu ada juga kadang-kadang dengar juga kata orang kata ganja dan sebagainya. Tapi sebab kampung saya tak adalah sebegitu. Cuma yang ada digunakan akar pinang. Jadi rebusan akar pinang tu dimasuk dalam teh, jawabnya sampailah ke subuh. Jadi itu apabila perkahwinan atau mempelai malam pertama. Pengantin selalunya pengantin perempuan lah. Malam itulah dia diinai. Pengantin seorang atas pelamin. Tapi kami mainlah ke mana. Ingat lagi, saudara. Nak seronoknya tu bila dapat air akar pinang tu berdengunglah masing-masing. Tak payah cari air ketum pun, tak payah cari ganja pun, saudara. Kemudian malam besoknya apabila hari mempelai, kedua pasangan pengantin ni barulah disandingkan. Kita pun masih lagi bermain bagaimana sampai ke subuh juga, saya guna air pinang. Dan waktu itulah kalau saya ingat, orang dulu kahwin tu dia panggil ada upacara menyembah. Menyembah ini adalah agar keluarga, kaum kerabat kepada pengantin ini dapat bertemu, bersuai kenal dengan orang baru yang menyertai keluarga mempelai. Kalau dapat menantu tu perempuan, maka dikenalkanlah ini Pak Cik, ini Pak Ngah, ini Pak Lang. Kalau lelaki pun begitu juga. Selepas disalam atau disantuni pengantin itu, maka menjadi kewajipan saudara-saudara ni yang bersalaman dengan pengantin keluar wang belanja. Tak banyaklah dulu, RM3, RM5, RM10. Tengoklah kemampuan masing-masing. Alangkah seronoknya waktu itu. Di situlah letaknya keakraban keluarga. Waktu zaman saya kecil-kecil dulu tu, selalunya bila arwah mak saya nak pergi menghadiri majlis mempelai waktu malam, dia akan carilah, dia kena nak cari duit lah, RM2, RM3. Kenapa mak? Nak menyembah, duit menyembah dia panggil. Ayat kami orang Perak di kampung saya panggil menyembah, kalau saudara ingat. Dan saya bermain rebana. Sambil main rebana tu, jamuannya tentulah bubur kacang dan air. Air teh, rebusan akar pinang. Memang berdengung, saudara. Jadi tak perlu nak cari, saudara. Itulah kadang-kadang bila saya duduk seorang teringat, seronoklah juga. Walaupun bukan bulan puasa, walaupun bukan raya, tapi lepas raya banyaklah mempelai. Saudara Noridah, Puan Noridah, ukur duit
Dia bukan hukur duit, dia panggil, saya tak tahu, mungkin tempat puan panggil hukur duit, tempat saya panggil menyembah. Jadi ala-baladin itu bagi mereka yang ada Ghazal Party. Kalau Ghazal Party selalunya daripada Butterworth ataupun Bukit Mertajam dari Pulau Pinang. Kadang-kadang ada juga sambutan Ghazal Party. Ghazal Party tu yang seronoknya tu bukannya air akar Pinang, saudara. Macam Al-Baladin tu lah, sebab ada dua penari. Dua penari itu tentulah darai pondan menari. Jadi dengan geliknya, pakaian, dengan solikannya, itu yang menyeronokkan. Saudara Bob MJ, boring lah tu cerita lama-lama. Saya nak cerita benda begini, mungkin anda tak setuju. Tapi saya harus mengimbau kenangan lama. Sepanjang bulan puasa ni, sambil-sambil kita cerita. Saudara mungkin tak minat nak buat macam mana. Saya selalu mengatakan, kita harus tahu adat budaya bangsa kita. Macam mana kita dulu, orang tutur dulu, menyantuni. Dan semua apa yang ada itu, tidak lain tak bukan adalah untuk mengikat sebuah keluarga yang bahagia, sebuah keluarga yang bersatu padu. Contohnya, kalau ada perkahwinan, datang menyembah, upacara menyembah untuk dikenalkan dengan sesaudara mara. Ini kadang-kadang bila dah kahwin tak kenal pun. Kalau saudara masih ingat dulu-dulu pasangan pengantin itu 2 hari 3 hari, kalau mereka lepas berkahwin balik ke kampung, 3 hari ke 4 hari mereka akan pergi melawat rumah ke rumah untuk memperkenalkan diri. Kalau anak kampung itu anak gadis, maka dia akan perkenalkan pada keluarganya, inilah suami saya, kenalkan inilah isteri saya, supaya ada kemesraan dalam sebuah keluarga orang Melayu kita. Itu dia, saudara. Baik, saudara. Marah-marah sangat cerita tu, kita masuk bab politik juga. Saudara, tentang hari ini saya mendapat laporan bagaimana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun menahan seorang penjawat awam di negeri Johor. Katanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menahan seorang penjawat awam sebuah agensi kerajaan kerana dipercayai meminta dan menerima rasuah sejumlah 100,000 pada Jumaat lalu di Putrajaya. Menurut sumber, pegawai berusia dalam sekitaran 30 tahun itu disyaki meminta habuan sebagai balasan kepada memberi projek berhubung berkaitan dengan sanitasi, iaitu pusat-pusat mengundi dalam pilihan raya negeri Johor baru-baru ini. Jadi baru ni Johor ada pilihan raya, jadi pusat-pusat mengundi itu perlu disanitasi. Jadi orang yang dapat kontrak untuk melakukan sanitasi di tempat mengundi itu, buang undi, maka ada kena bayarannya. Jadi di sini dia minta duit sebab dia kononnya mengatur. Inilah saya katakan tadi, banyak sangat masalahnya apabila pegawai kerajaan, dia pegawai kerajaan sanggup melakukan sebegitu. Rosak saudara. Dan ada satu celipan yang paling menarik dalam luar saya hari ini yang menyebut ini sedang bagaimana ramai sudah pun terkeliru, termasuk Presiden Bar Kaunsil. Kerana betul seorang hakim Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Rayuan maupun Mahkamah Persekutuan hanya boleh dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong atas syur yang dikemukakan oleh tribunal, sebagaimana yang selalu saya katakan. Kerana salah laku berkaitan dengan tugas rasminya. Itu menurut perkara 125 Fasal 3 dalam Perlembagaan Negara. Tapi sekiranya hakim itu melakukan kesalahan jenayah, jadi dia tidak tertakluk di bawah ini tribunal. Sekiranya hakim itu melakukan kesalahan jenayah, macam melakukan rasuah ke, rogol ke, mencuri ke, dia boleh disiasat dan dia juga boleh didakwa seperti orang lain di mahkamah jenayah biasa tanpa apa-apa syur daripada tribunal kehakiman. Lepas dibicarakan, baru tribunal ambil alih dan disyorkan supaya Duli Yang Mulia Pertuan Agong memecatnya dan sebagainya. Dan persoalan sekarang ini yang menjadi pertikaian oleh Majlis Peguam, mentera tak boleh begitu, tak betul. Jadi security tidak memberikan mereka immunity daripada criminal prosecution ataupun tindakan perbicaraan mahkamah jenayah, kecuali untuk apa-apa yang dilakukan secara rasmi semasa menjalankan tugas kehakiman. Ini selaras dengan Seksyen 77 Kanon Keseksaan. Semua tu ada dalam perlembagaan, saudara. Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, contohlah, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat bersalah atas kesalahan melewat,
Jadi anaknya sendiri, kalau saya tengok adalah hantaran dulu, Nurul dia pernah mengutuk hakim-hakim Mahkamah Persekutuan di Parlimen. Katanya bahawa mereka ini seolah menjual diri pada syaitan. Jadi soal sekarang ni, waktu itu bila Nurul Izzah mengutarakan persoalan tersebut, di mana Bar Kansel pada masa itu? Sebab Majlis Peguam, tugas utama mereka sepatutnya menjaga kebajikan para peguam, bukan mencampuri urusan politik. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kita haraplah supaya Majlis Peguam jangan campur urusan politik. Apa yang berlaku sekarang ni, yang berjalan dengan badan yang arif, Tengku Maimun sendiri pun telah melahirkan kegusaran beliau. Jadi menurut Tengku Maimun, jadi tak seronoklah, suasana yang tidak baik untuk badan kehakiman yang sudah pun mengalami serangan ataupun persepsi orang. Ini perlu ditangani. Macam ada peribahasa mengatakan bahawa anjing tak boleh buat kerja kedai dan kedai tak boleh buat kerja anjing. Macam mana pula anjing nak buat kedai ni, dia angkut barang, saiz lebih kurang sama. Kedai tak boleh buat bising, tapi anjing boleh buat bising. Itu cerita dia. Dan saya nampak sekarang ni, saudara, itu terang saya katakan, saya melihat bahawa Raja Petra Kamarudin masih meneruskan lagi pembongkarannya. Kalau tidak dihentikan, maka saya nampak macam ada perang lah antara bloggers. Raja Petra Kamarudin ni dia duduk di London. Dia bukan duduk di sini, dia duduk di Manchester. Dia betul lah kadang-kadang apa yang dilontarkan gitu, bagi saya lah ada tahapnya. Ada tahap-tahap tertentu. Sekarang ni bila sampai ke tahap siasatan telah bermula, sepatutnya apa informasi yang dia ada, serahlah kepada Badan Pencegahan Rasuah. Sepatutnya begitu. Ataupun polis sedang menyelidiki kesihatan, berilah apa yang beliau dapatan beliau kepada pihak polis. Tapi kalau dedah secara umum begini, ini yang menggambarkan yang tidak baik. Dan hakim pun, kalau dah ada kes-kes yang sebegitu, sepatutnya membuat kenyataan bahawa dia terbaiknya dia berundur dulu. Supaya jangan dilihat kehadirannya itu mencacatkan judiciary negara kita ini. Ini keadaan, saudara. Saya nampaklah bagaimana isu sengketa antara Raja Petra Kamarudin dengan Badan Kehakiman sudah melerat ni. Dan macam-macam akan keluar lagi ni. Sebab itu kita mengharapkan sesuatu perbicaraan itu mesti dijalankan secara baik dan tuntas. Dan kalau hakim itu dirasakan ada kepentingan, dia kena awal-awal lah mengumumkan dirinya, saya tak boleh untuk mengadili kes ini kerana kes ini nama saya ada terpalit sama. Macam dulu apabila satu keputusan mau dibuat, sama ada dia menteri ke, ataupun dia ketua daerah ke, ataupun dia pegawai daerah ke, ataupun dia ketua pengarah ke, jika ada tender, tiba-tiba adalah kaum keluarga dia yang terlibat, ada permohonan ataupun memasuki tender tersebut. Kalau dia sebagai pengurusi, dia kena declare bahawa saya tak boleh mempengurusikan mesyuarat ini kerana ada kepentingan. Saya nak beritahu anak saya ada menyertai tender ini, ataupun keluarga saya ada menyertai tender ini. Sebaiknya tak payah sebut nama siapa pun. Maka dia pun sepanjang perbincangan berhubung dengan kes itu, maka dia keluar ganti dengan orang lain sebagai pengurusi. Begitu juga dengan perbicaraan. Kalau hakim itu, dia yang tahu, orang lain tak tahu. Tapi kenapa diizinkan sampai timbul cerita baru sekarang ni, mengeledak yang bukan-bukan? Bagi saya, perlu ada kejujuran. Hakim juga perlu ada kejujuran. Kalau dia rasa, sekarang ni dah timbul lah, bila timbul masalah SRC dengan Maybank. Lepas tu sekarang ni Raja Petra pula katanya ada lagi bukti-bukti, Facebooknya lah, bukti-bukti pertukaran maklumat. Ini semua menampakkan yang tak baik. Dan saya amat mengharapkan agar apa yang dilontarkan oleh Tengku Maimun tadi adalah, bagi saya, biarlah sebagai permulaan. Kerana mesti ada satu kenyataan yang tegas dan tuntas. Berhubung tingkah laku, berhubung tata urus, tata cara penghakiman, supaya rakyat kembali meyakini bidang judisiari kita ni teruk dah. Judisiari negara kita ni zaman Dr. Mahathir, sejak berlakunya pemecatan Tun Saleh Abbas dulu sampai hari ini masih lagi berbolok-bolok. Dan akhirnya orang merasakan bahawa eksekutif menguasai judisiari. Ini yang merosakkan keyakinan pelabur.
Akhirnya rakyat pun tidak yakin pada keadilan. Kalau pihak eksekutif, orang yang berkuasa boleh menguasai badan kehakiman. Badan kehakiman perlu berkecuali. Kita dah ada separation of power. Kehakiman ataupun judiciary, legislatif, iaitu pembuat dasar, pembuat undang-undang di parlimen, dan eksekutif. Eksekutif tak boleh mengatakan, ini kena ikut cakap kita. Tak boleh. Kadang-kadang saya dengar juga ada menteri kata, mesti dengar cakap kabinet. Kabinet memutuskan, dia semua kena ikut. Tak boleh begitu. Dia ada tata urusnya. Itulah masalahnya bila kita mempunyai kalangan menteri-menteri yang tak tahu nak mengurus, tak tahu nak mentadbir. Jadi baru dia rasakan bila dekat sumpah dia sebagai menteri, jadi decree dia sebagai menteri itu, maka dia boleh lakukan apa saja. Itu tak betul. Dan ramai pula orang merasakan demi asasnya kerana kebebasan media, kebebasan bersuara, boleh cakap apa saja. Pun tak betul. Mesti ada dia punya laluannya, mesti ada dia punya batas-batas, norma-norma. Saya tengok sekarang ni Raja Petra Kambodia dah melalut macam-macam pula, dia dah balun sana balun sini. Nanti kalau orang balun macam mana pula? Dan yang kita harapkan, apa yang berlaku dalam bidang kehakiman ini dilaksanakan penghakimannya secara tuntas dan telus, tanpa dipengaruhi oleh sesiapa. Hakim, dia, sebab itu saya katakan, dalam sesuatu perbicaraan, hakim dia tak campur. Dia dengar untuk dia mengadili. Maka menjadi tanggungjawab pendakwa raya membuktikan orang yang dituduh itu bersalah. Dan menjadi tanggungjawab peguam membela orang yang dituduh. Terpulang pada hakim untuk buat keputusan. Tapi jangan ada berat sebelah. Masalah sekarang ni, orang melihat kadang-kadang ni macam ada campur tangan, macam dululah. Saya cuba mengaitkan. Ada peristiwa dulu masa hakim apa nama dia tu. Penghakiman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sikit-sikit tak relevan. Sikit-sikit tak relevan. Jadi bila peguam bela masa tu mendiang Allahyarham Joe Fernando apa semua tu, ramai hakim-hakim yang hebat-hebat bangun untuk berhujah. Hakim kata tak relevan. Jadi ini yang menjadi masalahnya. Maka orang melihat bahawa bidang kehakiman ini telah dinodai oleh percaturan politik. Dan hari ini suka tak suka, dalam kes Datuk Seri Najib juga pun orang melihat ini perlu dibersihkan. Dan saya amat mengharapkan kenyataan yang arif Tengku Maimun siang tadi memberi satu harapan pada kita. Dan kita haraplah bahawa bidang kehakiman, judisiari ini dapat diperbetulkan sebaik mungkin supaya rakyat kembali yakin pada keadilan kita. Sebab dah teruklah sekarang ni. Dan kita kena ingat, saudara, Majlis Perunding Melayu pula sudah menyatakan, dalam satu perkembangan yang lain, Majlis Perunding Melayu MPM menyatakan mereka menyokong bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah harus meneruskan siasatan terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali berhubung dakwaan wang yang tidak dapat dijelaskan dalam akaunnya. Pengerusi Biro Politik MPM, itu Saudara Syabuddin Embun berkata, SPRM sebagai agensi penguat kuasa diberi mandat melalui Akta SPRM 2009 untuk menyiasat sebarang laporan dan aduan rasmi yang dibuat. Jadi SPRM dan pihak polis diberikan mandat untuk menyiasat kes-kes kesalahan jenayah. Jadi terdapat beberapa kes yang mana hakim yang ditakrifkan oleh undang-undang sebagai pegawai badan awam pernah disiasat. Bukan tak ada. Dan ada yang didakwa atas tuduhan macam-macam. Jadi pada tahun 2009, bekas Magistrate Saudara Muhammad Firdaus Ramlan telah ditahan, disiasat, seterusnya dibicarakan dan dipenjarakan selama 3 tahun dengan denda RM40,000 kerana menerima rasuah. SPRM sebelum ini dilaporkan membuka kertas siasatan terhadap Muhammad Nazlan, manakala Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki memaklumkan siasatan itu adalah prosedur biasa. Jadi Majlis Perunding Melayu merasakan jangan dipertikaikan. Biarlah pihak polis, biar pihak SPRM menjalankan tugas mereka. Tiba-tiba sekarang ni nak tahanlah bahawa kalau menyiasat Hakim Nazlan ini satu pencabulan. Ini yang menjadi masalahnya sekarang ni. Jadi kita tak mau mempertahankan. Kalau yang salah, salah lah. Yang benar-benar lah. Jadi macam mana sekarang ni dah ada perdebatan antara Saudara Syam Jalil, Ketua Perangan Barisan Nasional Selangor, antara dia dengan Karen Chia Yilin, iaitu sebagai pengurusi Majlis Peguam.
dalam satu kenyataan Syam, dia kata ada mekanisme ditetapkan bagi menangani isu ini dan sebarang percubaan oleh pihak tidak bertanggungjawab boleh dilihat sebagai menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap badan kehakiman. Jadi dalam ini apa yang Saudara Syam jelaskan, sejak bila Majlis Perkuam mempertahankan orang yang dituduh menerima rasuah? Itu persoalannya. Jadi bukankah rakan-rakan anda dalam Majlis Perkuam yang sentiasa membela orang yang dituduh? Jadi apakah mereka juga setuju atau tidak dengan kenyataan itu? Kedua, kata Saudara Syam Jalil, mekanisme yang ditetapkan untuk menangani isu hakim seperti yang dinyatakan oleh pengurusi atau Presiden Bar Konsel ala amnya untuk menangani sungutan atau komplain salah laku hakim, iaitu judicial misconduct. Jadi ada beza yang besar antara judicial misconduct ataupun penghakiman yang diragui atau salah laku penghakiman dengan dakwaan jenayah. Jadi misconduct salah laku, jenayah is a crime. Jadi kadang-kadang begini yang mengundang permasalahan, akhirnya badan kehakiman kita ini dilihat bercelaru. Sebab itu saya mengharapkan agar yang Arif, Tengku Maimun, kemudian yang Arif, Peguam Negara dapat segera memperbetulkan apa yang kita lihat sebagai kalau adanya elemen kepincangan dalam badan kehakiman yang kita mahu separation of power terlaksana dan hakim itu benar-benar bebas daripada melakukan sebarang tindakan sama ada melakukan judicial misconduct ataupun jenayah. Kita mahu negara kita ini, kita lah warga cinta damai. Kita mahu melihat negara kita ini maju ke hadapan dan dihormati oleh dunia sebagai sebuah negara hukum, negara yang meletakkan undang-undang mengatasi segala-galanya. Dan berkali-kali saya dah katakan bahawa dalam sistem hari ini, no one is above the law. Tidak ada sesiapa pun mengatasi undang-undang. Sama ada kamu hakim ke, kamu peguam ke, kamu orang biasa ke, kamu menteri ke. Kalau ada berlaku kepincangan, kalau ada berlaku ketempangan dalam perlakuan dan tindakan, mereka perlu disiasat, kena disiasat lah. Itu masalah dia sebenarnya. Saya tak ada membela sesiapa saya. Dan dalam keadaan begitu, kebebasan bersuara juga mesti ada hadnya. Bukan boleh lontai itu melontai ini. Jadi saya cuma khawatir sekarang ni, siapa sahaja yang dituduh di mahkamah, maka persepsi rakyat orang tetap salah. Ini perlu dilaksanakan secara tuntas. Bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan permasalahan setiap individu yang dituduh, yang dibawa ke muka pengadilan di mahkamah, dia belum lagi boleh diiktiraf sebagai bersalah. Sehinggalah mahkamah selesai, habis perbicaraan daripada magistrat, bawa pergi mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, dan selepas habis tu, bila hukumnya begitu, barulah seorang itu boleh dianggap bersalah. Jangan pula kita mengizinkan hakim-hakim, ketua hakim negara, peguam negara perlu mengambil tindakan. Kalau ada sesiapa yang tiba-tiba menuduh orang tu kena bawa ke mahkamah saja, perompak, penyamun. Ini adalah contempt of court. Mesti ada tindakan dilakukan. Jangan diizinkan berterusan. Saya melihat keadaan ini, inilah punca menjadikan kepincangan dalam keadaan negara kita ini. Dan hari ini, banyak orang menyalahkan yang bawa Perdana Menteri. Saya kata Perdana Menteri pun terikat kerana kedudukan Perdana Menteri sekarang ni pun dalam keadaan tak boleh nak buat apa. Sebab dia sendiri dalam keadaan yang rapuh. Ambil tindakan tegas, dia orang akan tarik diri, jatuh dia. Dan jalan yang terbaik, saya minta lah agar yang bawa Perdana Menteri berlapang dada, kita adakan pilihan raya umum. Sepatutnya hari ini saya nak mengulas lagi, tapi tak kesampaian juga rupanya. Kita harap supaya dapat disegerakan pilihan raya umum ini untuk menyelesaikan banyak persoalan negara agar kehidupan rakyat dapat disantuni secara nyata dan tuntas. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.